Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So this is your project your project description. So projek ni saya ulang balik markah ada banyak. Actually 50% daripada the whole of your carry mark. So memang nak gagal ke lulus ke memang is all about the project. So untuk this course lah. So dia tak susah mana, dia just detail. Tapi dia bukanlah tahap dalam dia tu macam FYP. Tapi dia dah ala-ala FYP sikit. So kalau kamu nak buat kamu punya project, so this is the guideline of the report. So untuk projek kamu, first kamu kena submit report, submit dekat YouFuture dan juga kamu kena demonstrate. Demonstrate, that means kamu kena buat video. Kamu record your demonstration dan upload dekat YouTube dan provide me with a URL. URL tu pun letak dekat dekat YouFuture. So the guideline is untuk report kamu tu first kena ada introduction lah. Bagilah terang sikit IoT apa, go to start isu sikit, mungkin isu berkenaan dengan contohlah kamu pilih problem kamu berkenaan dengan apa kita nak ambil problem. Bangun tidur. Contoh berkenaan dengan tidur kan, sleep. So sleep ni kadang-kadang kita terlepas nak bangun ke apa ke kan. So sleep problem, apa-apalah isu berkenaan sleep problem. So problem statement tu kamu kena terang lah. Okay, kadang-kadang orang terlanjur tidur ke apa kan. So apa yang kamu nak propose, apa solution dia. So kamu punya sistem boundary lah, what can be controlled within the system. So mungkin sistem kamu ni control alarm ataupun kontrol lampu, nak on lampu. So apa yang nak interface dengan kamu punya sistem, so selalunya kalau kamu nak interface dengan, macam saya cakap kan, nak interface dengan lampu, benda yang daripada DC kepada AC, so kamu akan pakai relay macam ni kan. Contoh, ni kamu contoh pakai relay. So apa interface kamu? Relay outside. Apa yang kamu control? Lampu ataupun buat just a simple one. So interface requirement, so kena bagilah sini apa requirement dia, apa kena ada, definition sikit, apa objektif. So objektif to first design, lepas tu develop a system dan test. Selalunya itulah 3. Kamu design, betul kamu develop, betul kamu test. Apa-apa bla bla bla. Tu scope kamu kamu cakap lah ni scope ni prototype hanya dekat rumah. Macam tu. Lepas tu requirement and specification. So requirement dia kamu cakap lah okay, apa yang kamu perlu ada, microcontroller apa sekian. Requirement dia mesti boleh buka lampu supaya nak kejutkan orang ke atau nak bunyi alarm ke apa benda. Based on apa yang kamu nak solve tu kan, dengan specification, apa hardware, apa software and everything. Dan kamu kena buat ni lah design control system ni yang saya tunjuk kamu selalunya nak design ni kamu just pakai Tinkercad tu. Ataupun nak pakai Microsoft Visio, Microsoft PowerPoint pun boleh. Yang penting mesti ada schematic lah. Saya tunjuk sikit macam projek saya buat. Contohlah ni one of the design saya buat untuk grant ni kan. So macam ni lah buat schematic macam ni. Ni system diagram. Okay, tapi ni schematic. Okay, kalau schematic pula nanti kamu kena deep down lagi. So this is system diagram lah. Ni yang saya buat di automatic mushroomnya cultivation. Maksudnya kita tanam macam nama tu automatic lah, everything dia siram and everything. Okay, ni contoh. Problem dia kamu nak mudahkan proses untuk penjagaan cendawan tiram contoh kan. So itu tadi design. So kalau nak tengok dia punya sistem schematic, kalau kamu Google pun ada, tapi kalau contoh saya tunjukkan, saya boleh tunjuk dekat paper saya. Okay. So contoh kalau nak schematic, macam ni schematic. Kamu boleh pakai Tinkercad je. So dekat mana kamu letak, dekat blackboard apa design kamu, connect kat mana, port mana. So this is schematic. Okay. Setakat tu ada soalan lagi? Ada soalan dulu? Sir, objektif saya nak berapa? 2-3 je. So kalau kamu nak sekali kan, contoh kamu selalunya macam ni, dia selalunya kamu design,
kamu develop, lepas tu kamu test. Kalau design dengan develop tu sekali kamu tak apa. Contoh kamu first design a system to automatically, contoh problem kamu pasal tidur tadi kan. Design a system which will aid people in their sleep contoh. So lepas tu design and develop tu kamu test test the effectiveness of the system in the real environment tu. Just dua, tiga macam tu je. Jangan banyak-banyak. Boleh? Thank you, sir. Right. Tapi tak apa, nanti bila kamu along the way, kamu dah buat report, boleh tanya saya, no problem. Nanti saya komen ke apa, everything. Okay, so tadi berkenaan dengan circuit diagram semua. So first kamu kena buat sistem proses dulu. Macam flowchart yang saya tunjuk mula tadi. Kan, apa dia nak buat flowchart everything. Lepas tu circuit diagram yang saya tunjuk yang ni. This is circuit diagram. So flowchart pun kena buat. Kan macam buat kamu programming macam ni flowchart, apa dia buat, dia start buka apa dia baca dulu sensor. Flowchart kena buat dan juga sistem diagram lah. Nak saya share paper saya ni pun boleh, nanti kamu boleh tengok. Sistem diagram. Oh, dekat satu di paper. Contoh, kalau ini, kalau ada sistem diagram. Logical diagram, schematic. Itulah. Okay. Nanti boleh tanya lagi. So seterusnya komponen apa hardware pakai, ada server tak, okay, ada mobile apps ke, kalau ada letaklah, kalau tak ada, betul testing lah. So kena buat software testing ni, maksudnya compile boleh, kalau hardware tu test lah, maksudnya kamu dalam video yang kamu tunjuk tu ambil gambar, boleh tak dia tiba-tiba buka lampu tu kan, macam tu. So implementation, product and everything, so boleh buatlah conclusion, apa issue atau accomplishment. Dan please put reference. Kalau kamu ada ambil tu, please paraphrase dan provide reference. So jangan just copy and paste. Copy and paste tu plagiarism kosong. Okay? Okay, ada soalan? About your mini project. Saya dah upload dah dekat YouFuture. Okay ke? Okay. Sir, Ya. projek ni kan buat je apa-apa kan berdasarkan IoT kan. Dia macam possible tak untuk subjek ataupun akan terima? Dia bukan macam FYP tu. Saya asalkan tapi janganlah sama dengan kamu-kamu. So macam buat simple macam saya apa lagi contoh berkenaan dengan pembaziran elektrik. Contoh problem dia pembaziran elektrik. So kamu nak buat sistem kipas tu, dia boleh kipas angin, kipas meja tu kan. Contoh kipas meja tu kalau dah 5 minit dia buka, lepas tu baru dia tutup, ataupun gunakan temperature. Kalau temperature naik macam ni baru dia buka kipas. Macam tu lah. Simple je. Pakai FYP. Thank you, sir. Tapi kalau yang reject tu macam ni. Kalau reject tu tiba-tiba kamu tak ada IoT pun, maksudnya kamu just compile dekat Arduino tu, tak ada pakai sensor, tak ada, macam tu tak boleh lah kan, tak fulfill requirement. Apa-apa boleh tanya saya, no problem. Okay. Right. Lain? Ya, ada tanya ke? Apa mobile application tu mobile application Tak payah, kalau nak buat boleh, kalau tak nak pun tak apa. Nanti saya akan tunjuk. Dia kalau nak tunjuk, nak tengok interface tu kan, kita boleh tengok daripada web server, kita boleh letak dekat Linux. Kalau nak buat kat mobile application pun boleh juga. Nanti saya tunjuk pun boleh. Contoh kalau macam kamu guna Blink ke, ataupun kamu guna Firebase, ni memang boleh juga mobile application. Tak payahlah kamu nak develop, just gunakan apa yang ada ke. Guna MIT, App Inverter ke, semua ada semua software tu. Tapi apa soalan kamu sebenarnya?
Betul tu. Pasal mobile application tu. Tak payahlah kamu nak download Android Studio nak buat daripada scratch. Tiba-tiba tapi kalau kamu buat juga tu A lah, maksudnya complexity kamu tu, effort tu dahsyat kan. Maksudnya ada mobile apps, betul ada push data ke cloud, betul ada semua. Itu memang A+, A plus lah. Tapi kalau nak lulus dapat B, kamu kena fulfill all the requirement ni lah. Mesti ada IoT, lepas tu mesti ada tunjuk interface sikit, macam tu. Ada lagi soalan? Okay, tak apa, nanti mungkin ada soalan lagi yang tanya. So, agenda seterusnya, lepas ni saya nak tanya, okay, berkenaan dengan lab 1 dengan lab 2 ada problem tak nak buat? Ada ni, lab 1 seorang tak hantar, siapa tak? Fikri Lab 2 tak apa, belum lagi deadline. Tapi ada soalan ke? Kau nak tanya apa-apa? Tak ada Okay, nanti kalau ada problem just boleh tanya saya kat WhatsApp. Okay, boleh? Bisa. Alright. So agenda seterusnya saya akan tunjuk sikit IoT ni session lagi. Minggu lepas saya dah tunjuk yang saya connectkan dengan LED kan, betul tak? Gunakan saya tunjuk sikit Arduino, lepas tu kita connect dengan LED, betul. So untuk hari ni saya akan tunjuk macam mana kita nak connect dengan sensor temperature dan humidity. Kita akan pakai DHT11. Ini dekat saya punya board ni ada DHT11. Saya tak silap saya kalau kamu beli yang pulse service tu dia ada juga kan, yang warna biru ni ingat tak? Ada tak warna biru? Cuba check lah kotak DHT11. Ada siapa yang dah sampai apa ni barang IoT dekat dia? Okey ke? Ada tak? Yang putih sah. Putih? Putih dia DHT22 sama je lebih kurang. Just tapi nanti dekat kod tu kamu kena tukar lah dia jadi DHT22. Oh, dia warna putih Yang tu dia warna putih Maksudnya dia DHT22 lah. Tak, sir, saya tanya yang mana? Yang mana? Yang ni, yang biru ni. Sorry. Tak tahu nampak tak kat kamera ni. Biru nampak tak ni? Ada tak dalam kotak kamu tu? Di sini. Sensor ni. Warna putih kot, sir, yang tu. Putih dia putih Tapi- dia DHT. Dia DHT ni jap saya tengok. Okeynya. Sir, yang ada 4 kaki ni ke warna biru? Betul. Saya tunjuk ada gambar. Macam mana nak tunjuk? Saya ambil gambar letak dalam WhatsApp je. Boleh. Saya tu lah kot. Sekejap. Mana kamu punya? Betul. Tu dia. Yang ni dia dah modul dia siap. Saya nak tunjuk lah kalau kamu nak buat projek kamu tu kamu nak ambil temperature kan. Okay. Saya tunjuk sekejap. So saya cucuk dulu saya punya board ni. Anyway, saya selalu juga bagi training IoT ni sebenarnya. So saya ada buat modul tau. So nanti modul ni saya share dengan kamu dekat dalam group. So modul ni adalah contoh kamu nak gunakan temperature sensor kan. Even yang saya tunjuk ini pun macam DHT11 ni kan. Saya akan tunjuk sikit lah. So kod untuk apa ni? Kod untuk semua ni saya ada upload dekat saya punya GitHub. Saya letak dekat GitHub. So nanti kamu klik dekat dalam tu, ada ni. This one. Saya ada buat GitHub, ada kod untuk semua contoh kamu nak refer macam nak guna DHT ataupun kamu nak push kepada server, nak gunakan Blink, semua ada kat sini kod. Boleh tengok. Lepas tu boleh refer dia punya explanation tu dalam saya punya tutorial ni. Sekejap saya upload, saya send kepada kamu punya group
By the way, kalau saya bagi tutorial, kalau saya bagi yang tutorial tu sebenarnya saya nak plan nak bukukan tau. Saya nak apply dengan ISBN. So jangan share dengan orang lain boleh tak? Share kamu je, antara kamu boleh? Boleh janji tak? Boleh sir. Boleh sir. Itulah pasal takut nanti itulah saya nak dapatkan ISBN punya tu. So saya share dekat grup. Boleh lah tengok dalam tu ada kod semua. Saya dah letak kod dekat GitHub semua. Okay, so kita start lah. Kita buat yang DHT 11 tu. So saya ada again saya guna ESP8266. Okay, so saya connect dengan saya punya, tak best kan, cloud online. Saya pun macam struggle juga. So, saya connect dengan saya punya USB, recap balik. Okay, so bila kita dah connect, tadi kalau kamu dengar saya punya komputer ada bunyi kan. So kalau kamu buka dekat control panel, pergi dekat device manager, silap. Kamu pergi kat device manager, kamu check dulu sama ada kamu punya dah connect ke tak. Kamu pergi kat port ni. Okay, port 3 kan. So kalau macam ni dah okey lah. Kalau tak boleh, kamu boleh update driver. Macam saya tunjuk dalam kelas lepas, selalunya vendor tu dia berbeza-beza kan. So saya juga tengok kamu bila kamu beli tu dekat dalam link, dia akan bagi sekali link driver untuk kamu punya board. So ni okey lah. So kita tengok sini COM3. Okay, kalau ni settle, kita boleh buka Arduino. Okay, so Arduino, saya first kamu kena install board punya software kan. Benda tu dah tunjuk dah minggu lepas. Tak apa, boleh tengok balik video yang saya record, saya bagi kat kamu tu. Lepas tu, kamu make sure kamu dah pilih lah board yang betul. So kalau macam saya ni, saya Node MCU ESPE module ni. Saya rasa kalau untuk pass service pun dia pakai Node MCU kan, yang sama kan. So tadi kita tengok port COM3, make sure dia connect dengan port COM3 lah. Okay. So dah boleh ni. Okay, so kita akan buat untuk DHT apa ni? DHT 11. So dekat sini saya ada DHT 11. So DHT 11 dia akan ada 4 kaki. Betul. Tadi kamu cakap dia ada 4 kaki kan? Bukan kaki lah, dia ada 4 pin. So pin tu kalau kamu tengok dekat apa ni? Dekat kawan kamu tunjuk tadi tu, dia ada satu kaki VS. VS tu adalah untuk dia punya power. So power tu kamu kena connectkan dengan dekat Node MCU. Ni. So dekat Node MCU tu, untuk yang VS dekat pin tu kamu kena connectkan dengan 3 volt. Lepas tu kalau ada seterusnya dia ada D dekat tu. D tu adalah data. So data tu kamu kena cucukkan dengan port GPIO. So kenalah connectkan dengan D4 ke D0 ke macam itulah. So itu data. Dia yang akan hantar sensornya data tu. Lepas tu dia ada kaki NC. So NC tu selalu kita tak pakai. Dan satu lagi kita ada kaki ground. Ground tu kamu kena connect kan dengan pin ground. Okay, macam tu connection dia. Okay, ada soalan dulu setakat tu yang berkenaan dengan kaki dia. Cuba tengok kat kamu punya tu. Kamu punya pass service tu. Betul tak? Ada kaki label macam tu. Sir, tak ada label pun. Tak label Oh, dia tulis kaki je. Di kaki je. Cuba, macam mana Cuba, ada gambar tak? Cuba tunjuk kat saya. Hamim dah hantar dekat WhatsApp, sir. Oh, WhatsApp Sekejap. Okay, betul lah ni. So, saya rasa dia akan bagi kabel sekali. Betul tak? Kabel tu kamu kena cucuk kat sini. Betul tu ada 4 kaki. Label dia
Pasal so kalau kamu tengok kat sini kan. So yang paling kiri ni yang ni this one. Yang paling kiri ni adalah VS yang masukkan dekat 3 volt tu. Tengah ni this one is data. Kena cucuk dekat kita punya GPIO port. This one is NC, kita tak pakai. Lepas tu kita kat sini ada ground. So ni ground, ni cucuk kat ground. Sebenarnya ada schematic dia, DST11 in out. Boleh Google. Kat sini nanti dia bagi nampak kat sini. Ni. Nampak? Ni kan? Ni label dia. Boleh tak? Boleh, sir. BCC signal. Betul ni not use lah. NC tu sebenarnya tak pakai. Dia sebenarnya ada pakai. Apa tak itu kawan saya ada pakai. Dia NC tu dia macam kalau contoh kita nak bypass dia punya modul tu. Kita nak buat the library ni something. Ada pakai. Tapi kalau kita just pakai library existing tak pakai pun. So kita just gunakan ground tu. Okay, so sekejap bagi saya masa sikit, saya connectkan ni kepada saya punya MCU. So kalau ikutkan code saya. Okay, so apa yang saya buat? Saya punya DST tu saya nak cucukkan dekat GPIO pin D4, D4 saya. Pasal D4 tu kamu tengok kat board tu dia akan tulis D4. Tengok ni. 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 So saya akan cucukkan dengan GPIO port 2 which is label dekat dalam board tu. Kalau kamu tengok kat board tu dia akan label D4. So saya connect jap. So yang pin untuk saya punya data tadi tu saya akan connectkan dengan yang signal ni, data ni saya akan connectkan dengan D4 tadi, GPIO port this one. Okay. Ya, D4. Okay. Okay, lepas tu dia punya yang VCC tu plus akan connectkan dengan 5 voltnya 3 voltnya port ni 3.3 voltnya tu. Okay. Lepas tu yang not use tak pakai, so ground saya akan connectkan dengan ground. Nak completekan circuit dia. Okay, dah. So macam ni lah rupa dia. Kalau tengok dekat skrin. Nampak? Dia macam ni lah. Kita pun nampak ke tak? So dekat sini. Ada 3 wire akan connect dengan D4, ground dan juga 3 volt. Okay. Lepas tu kita buat kod dia. So kod dia saya dah prepare dah. Ada sebenarnya dalam tutorial saya nanti. So kita just gunakan. Saya dah upload kat GitHub.
Setakat tu ada tak apa ni? Ada soalan tak berkenaan dengan connection tu? Okey ke? Okey ke? Boleh dengar ke? Hello? Hello, okey ke? Ada soalan? Yes, sir. Okay, good. Okey, cool. Itulah kena dekat pas service kamu tu pun sebenarnya ada dia punya tutorial, ikut je. Okay. So kalau tengok kat code, kita include DHT11. Okay, so kalau kita nak include, kita kena install dulu library tu. So macam nak install library, so kamu pergi dekat tools, lepas tu pergi dekat manage library. Okay, dekat kamu punya Arduino-nya IDE ni. Okay, lepas tu, sekejap, dia update the latest list. Okay, betul, tulis DHT. Dekat dia punya ni, lepas tu install this one. DHT sensor library. So dia support untuk DHT11 dan DHT22. Ambil ni. Okay, bila dah install baru kita boleh include je ni DHT. Okay, so first kita define kita punya DHT type. So kita ambil DHT11 lah. Macam yang saya ni DHT11. Kalau kamu punya yang putih tu dia DHT22. So tulis kat sini 22. So untuk saya pakai 11. So saya tulis 11 kat sini. So saya akan declare a pin. Ni apa ni? Unsigned integer. Integer saja pun boleh. So tapi best practice dia unsigned. So kita declare pin D4 pasal dekat kamu punya node MCU tu tulis D4 kan. So kita kena panggil function DHT ni daripada sini. So dia nak apa pin dan type. So sekarang ni kita dah declare ni this one DHT. DHT. So seterusnya kita akan declare variable float untuk simpan temperature dengan humidity. Okay. So ni untuk pasal saya tak nak guna non-interruptible punya ni, so saya just obviously list. So nanti ni saya akan terangkan sikit. So dekat kamu punya setup punya function, kamu dht.begin, maksudnya dia start initiate dia punya proses. So maksudnya dia akan start initialize pin tu lah untuk gunakan with dht. Okay, so dekat loop apa yang buat sini, kita dah declare dht tadi kan. Ni dht. So kita nak baca, kita guna dht.read temperature punya function. So nanti dia akan returnkan value kepada dalam this variable, dalam variable ni, variable temperature dengan variable humidity. Dan saya just printkan dekat console setakat ni. Nanti saya akan tunjuk, saya akan printkan dekat web server juga. Tapi ini saya tunjukkan simple, kita printkan dekat console. Okay. Untuk DHT11 ni, dia punya sensor ni quite slow tau. Dia hanya boleh read data every 5 second. So kalau kita baca je nanti dia tak boleh nak bagi. So kita kena sebenarnya gunakan delay. Tapi saya tak nak pakai delay. Pasal delay ni, dia akan stopkan everything. So saya nak guna non-interruptible. So saya gunakan unsigned. Sini, saya gunakan milis. Maksudnya, kita akan dapat ambilkan masa yang current ni. Betul dia akan loop dia. Bila masa tu dah cukup 5 second. Saya declarekan ni, 1 second. Baru dia akan baca temperature dia. Okay. So I'm not using delay. Guna delay boleh tapi delay is really not recommended. Okay. Saya tunjukkan delay kelas minggu lepas kan. Okay. So everything okay. D4. So saya try compile dulu. Okay tak? Okay. Dah boleh compile dan saya upload dekat saya punya board. Okay.
Okey, belum. Okey dah. So kalau kita buka konsol, okey kita boleh baca konsol kan saya kat sini saya print kat konsol. So macam mana kita nak buka kita punya konsol, kita pergi buka serial monitor. Ni. So nampak? Dia akan print out every 1 second reading temperature dan humidity. Contoh saya letak jari saya dekat biru ni so jari saya ni lembap tau. Jari manusia ni ada peluh selalunya kan. So selalunya dia akan lembap. So nanti kalau saya letak kat sini, cuba tengok dekat humidity tu. Naik tak? Naik temperature pun naik pasal badan manusia ni dia ada dia punya apa ambient temperature dan juga basah. So nampak humidity dengan temperature naik. Okay, boleh tak? Ada soalan setakat tu? Hello? Okay ke? Tak ada soalan setakat. Okay, contoh kalau kamu nak buat if else. Okay. Contoh kamu nak buat bila temperature tu certain sekian, bila humidity tu sekian, dia akan do something contoh. So kita try buat modified code. Kita buat sini. If okay, so if humidity lupa. Saya selalu buat Python. So if more than kita tengok tadi berapa tadi? 60 lah kita buat 60. So if humidity more than 60, kita akan print dekat line tu. Akan print basah. Ataupun kalau contoh kamu nak on relay kan, nanti minggu depan saya akan ajar. Relay ni kamu akan contoh kamu nak on LED, kamu gunakan digital write tu lah yang saya tunjuk minggu lepas kan, digital write untuk kamu on LED contoh. Letak dalam ni juga. Ataupun kamu nak on relay pun sama digital write juga. Dia on relay untuk on lampu. So contoh kat sini Java buat simple, dia tulis just kat sini basah. So kita try compile. Okay, so upload je. Okay. So okay. Kalau tengok kat sini reading dia baca tapi tak sampai 60 kan. So saya letak jari. Nampak? Dia letak jari. Nampak? Lebih humidity kan. So dia jadi basah. Dia basah nampak? Dia ada if else. Maksudnya daripada sensor tu dia buat do something. Okay, dia do action. Okay, boleh setakat tu? Okay ke? Hello, okay ke? InsyaAllah okey sir. Okey, sir. So seterusnya saya tunjuk sikit. Okey ni untuk minggu ni saya tunjukkan sampai contoh macam mana kamu nak buat built-in web server dekat kamu punya Node MCU tu, kamu nak upload a code dia jadi web server so nanti orang boleh buka daripada web browser ataupun daripada telefon. Contoh sekarang ni kita display temperature ni hanya dekat serial kan. So macam mana kita nak display over the internet? Contoh, so untuk minggu ni saya tunjuk dulu macam nak guna dekat web server. Minggu depan saya akan tunjuk macam mana kita boleh push data tu kepada cloud. Ke dalam cloud server, kita boleh push kepada web application semua. Nanti saya akan tunjuk minggu depan. Tapi ini untuk kamu proses, untuk kamu try main-main dengan file service dulu tu, saya akan try buat dekat web server. So sebenarnya saya ada code dah. Ni. So kita copy. Okay. So kat sini kita akan gunakan apa ni?
DHT11 dan juga ESP82cc web server ni. Okay, ni sebenarnya dia dah install sekali. Bila kamu install ESP punya drive ESP punya library tu, dia dah ada siap-siap. So dekat sini kena letak wifi lah, wifi rumah hotspot telefon kamu ke. So untuk saya kat rumah saya ni, saya gunakan ni, nampak? Saya gunakan saya punya SSID dan ni password rumah saya punya wifi. So akan connect. So apa dia buat, dia akan jadi web server dan kita boleh gunakan web server, kita letak IP, nanti saya punya router akan assign by DHCP IP kepada my Node MCU. So saya boleh access data temperature tu daripada saya punya web browser ataupun smartphone contoh. So kita try compile dulu. Saya still connect kat DHT4 tadi Okey, DHT4 okey. So kita upload. Okey. Dekat sini dia try nak connect, betul dia try masukkan password yang kita bagi tu betul ke tak. Kalau connect dia akan dapat nampak dia been assigned IP ni 134. So IP ni this is IP yang dia assign kepada my Node MCU. So contoh dekat PC saya dekat komputer saya ni, saya letak IP dia 192.168.0.1, 192.168.0.1. Okay, nampak kat sini. So di sini lah nampak kita display value DHT tadi, instead of kita display dekat konsol saja, kita dah boleh display over dekat web browser. So kalau saya letak tangan, humidity punya ni akan naik lah. Dan juga since dia is already have IP, so saya ada my smartphone sekejap Okay, so saya ada smartphone kat sini. So saya letak IP yang sama 192.168.0.134. Nampak? Pun keluar benda yang sama kan, web browser. So nampak ada elemen IoT dah kat sini. Okay, ni kita push dekat web application. Okay, so boleh buat macam-macam. Creativity is the only limits So macam-macam boleh buat. So nanti minggu depan saya akan tunjuk kita boleh push dekat virtual machine dekat satu server. So server tu boleh simpan dalam MySQL database, kamu boleh guna dekat PHP, macam-macam. Okay, it's all up to you. Sama kamu boleh guna apa yang kamu belajar dalam kelas web programming, boleh apply. Yang saya nak tunjuk sini macam mana IoT tu dia boleh push sensor data kepada kamu punya all these devices dekat cloud, dekat Firebase, dia boleh macam mana dia nak boleh connect dekat kamu punya kelas. Aku mau. Okey, ada soalan? Boleh ke? So can I stop here untuk kamu digest, untuk kamu buat sendiri kan? Apa yang saya tunjuk tadi, try buat sendiri, connectkan ini. Saya dah sharekan saya punya modul tu. So boleh try untuk gunakan DHT tu. Lepas tu internet punya tutorial pun banyak. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okey? Ada soalan ke? Okay, kalau tak ada, kita end our class here. Kita habiskan kelas ni dengan tasbih kafara dan suratul as.